ni jangan terlalu fanatik dengan parti politik. Sebab esok kalau pemimpin pilihan kamu tukar parti, sudah pasti kamu akan ikut sama juga tukar parti. Pengikut ni bukannya penyokong tegar parti, tetapi adalah penyokong tegar pemimpin. Dan pemimpin janganlah hanya mementingkan periuk nasi sendiri, tapi berjuanglah kerana tanggungjawab kamu terhadap rakyat, serta hargailah sokongan-sokongan pengikut kamu selama ni. Hai, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada kalian semua, tuan-tuan dan puan-puan, dan cik-cik juga yang sedang menonton di rumah. Kepada pengikut setia Yuwana TV Sabah yang saya hargai, kita bersua kembali. Izinkan saya untuk turut sulami dengan ucapan selamat menunaikan ibadah berpuasa dan selamat mengenyam keberkatan Ramadan buat saudara-saudari yang beragama Islam. Tanpa melengahkan masa, saya sebest host atau pengacara atau moderator anda untuk episod kedua rancangan audio siar Yuwana Sabah diiringi oleh barisan panelis anak muda dari negeri di bawah kayu selaku pengulas-pengulas untuk topik kali ini, iaitu Zira. Hai Zira. Hai. Yes, good to see you. Okay, nice one. Okay, tidak terlupa juga LV. Hai LV. Hai, kita berjumpa lagi. Okay ke tu? Sihat? Alright, nampak sihat. Jadi dalam episod kali ini, kita menjemput seorang muka baharu yang merupakan seorang insan yang hebat dalam berbahas dan berhujah-hujah, lagi berdegar-degar, berpandukan fakta dan kepekaan menyeluruh beliau terhadap perkembangan semasa di bumi Sabah. Siapa lagi kalau bukan saudari Zira yang kita nampak di paparan skrin pertama. Sekarang. Yes. Alright, nampak comel-comel kat situ ya. So, kekal bersama kami ialah saudari LV yang kita nampak di episod pertama. So, beliau merupakan seorang yang cekap dalam bab-bab angka dan pemikiran kritis, like dalam bahasa Inggeris kita panggil facts and figures lah, ya. Jadi, sebut pasal episod pertama, sedikit flashback ya. So, kita telah pun mendengar perihal masalah kemudahan harian, yakni jalan raya dan juga air di Sabah. Serta beberapa cadangan yang telah dikemukakan oleh saudari Diana di episod pertama dan juga LV. Jadi di episod kali ini, episod kedua untuk kali ini, sesungguhnya memang terasilah kedua-dua podcaster ini dengan topik-topik yang ingin dibincangkan dalam episod kali ini kerana topik kali ini agak mencabar dan menduga akal. Sebelum saya mula membakar korang berdua, saya ingin membaca serangkap pantun yang berbunyi, selamat datang ke Yuwana Sabah. Manusia tak lari daripada kesilapan. Marilah kongsi solusi munasabah. Elakkan masalah demi masa depan. Jadi, marilah kita masuk ke segmen pertama. Okey, saya percaya korang berdua dah bersedia. Soalan pertama yang saya ingin tahu jawapan daripada Zira dan juga LB. So, kita melihat ya, selepas PRU 13, banyak sebenarnya parti baharu, ya parti politik lah, bukan parti yang kita berparti. Of course, di Sabah, dia ditubuhkan bagai cendawan, orang kata, bak kata cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi, adakah parti baharu ni boleh survive di Sabah? Sebab, okey, cuba korang lihat ya, buku sejarah, buka buku sejarah tak silap saya tingkatan 5, ya, sebelum SPM. Korang cuba ulang kaji sikit. Saya tak ingatlah bab-bab spesifik dia, tapi dia bersangkutan parti penubuhan parti-parti politik, especially di Sabah dan Sarawak. Dan kita lihat di Sabah, dia memang istimewa sikit. Dia macam, kita pun sendiri tak boleh nak hafal. Saya sendiri pun tak boleh hafal semua parti politik. Dari A sampai Z, dari satu sampai ke sudah. So, macam mana, kenapa dia special sangat di Sabah? Kenapa banyak sangat? And then ada yang dia orang kata dah gulung tikar, ada yang terbengkalai macam tu, ada yang dah terkubur macam tanpa ada pelapis.
So actually apa sebenarnya yang terjadi dekat situ berdasarkan soalan pertama ni? Boleh tak kita bermula dengan saudari LV mungkin? Boleh LV? Ataupun mungkin Zira boleh take up soalan pertama Ya. dulu. Boleh. Dah bersedia. Okay, alright. Soalan tu adalah, adakah parti baru ni boleh survive di Sabah? Kan tadi Sebas. Okay, bila Ya, kita betul. bercakap berkenaan pasal parti baru di Sabah ni, kadang saya sendiri pun bertanya sama diri saya sendiri, kenapa perlu ada parti politik yang baru? Kenapa dengan parti politik yang sebelum ni? Apa drama yang sebenarnya yang berlaku di dalam parti politik tersebut sehingga kan perlu ada parti yang baru? Sedangkan parti politik ni sebenarnya, dorang ni kan membawa matlamat utama iaitu membantu rakyat, membangunkan negeri atau negara dan sebagainya lah. Tak perlulah disebut matlamat-matlamat dorang tu kan. Dan kalau ditanya kepada saya berkenaan dengan parti politik baru ni boleh survive atau tidak, ia bergantung kepada siapa di dalam parti tersebut. Ada dua jenis pengundi di Malaysia ni. Ada yang satu ni yang lebih memilih pemimpin dan ada lagi yang satu ni lebih memilih parti politik. Dan kebanyakannya orang yang lebih memilih parti politik ni adalah orang-orang yang lama, yang telah lama berjuang untuk parti politik pilihan mereka. Dan bagi pendapat saya dan sebagai generasi yang muda, lebih memilihlah pemimpin yang pandai buat kerja berbanding dengan parti politik tersebut. Dia ada dua situasi yang orang bilang macam mana yang kita nampak. Parti politik yang baru ni dibuat atas dasar memperjuangkan matlamat sebenar untuk rakyat dan negara ataupun untuk kepentingan peribadi pemimpin itu sendiri. Jadi jawapan saya bagi parti politik baru ni saya rasa tidak akan survive. Ada je beberapa parti politik yang baru yang saya lihat tidak menonjol sehingga sekarang. Begitu. Masih juga orang bilang senyap, sepi, tidak bergerak. Begitu. Jadi bagi saya itulah yang sudah membuktikan sama ada parti baru ni boleh survive atau tidak. Kan LV, kau rasa macam mana? Ya, LV. Bagi saya memang setuju. Saya nampak apa yang saudari Zira ingin sampaikan sebab benda tu memang umum diketahui bukan sahaja di Sabah, bukan sahaja di Sarawak tapi memang masuk berita satu negara Malaysia seantero dapat tahu pasal keistimewaan lah ataupun orang kata the drama in political landscape di Sabah sentiasa berubah. Rasanya kita ingatkan di Malaysia secara keseluruhan pasca PRU 14 katakan 14 kita tukar kan kerajaan yang berdekad-dekad menguasai pentadbiran, mencengkam pentadbiran. So semenjak itu kita adalah menyaksikan banyak lompat katak lah, langkah ini, langkah itu kan. But nampaknya macam sorry to say lah, macam kat Sabah saya nampak macam tiada kesudahan. So ya, jadi pick up on kenyataan saudari sebentar tadi kan kata untuk kepentingan politik. Saya rasa kepentingan politik tu menjadi satu dominant elemen ataupun faktor yang menguasai bukan untuk rakyat. Mungkin ada untuk rakyat tapi disebabkan adalah tabuan, anak pangkat dan darjat. So that thing happens. So itulah yang kita kena make sure kita tak nak berlaku sebab kita cakap pasal kenapa kita nak fokus pasal kuasa sedangkan ramai lagi rakyat di Sabah dan Sarawak yang masih merana atau tak cukup makan dan kemudahan tak orang kata dah lama kita war-warkan, kita hebah nak buat ni, nak buat tu tapi tak buat-buat kan. So semua tu dalam manifesto je. So alright, so apa pandangan LV pula berkenaan soalan pertama? Okay, LV? Alright. The stage is yours. Okay.
Berkenaan dengan isu banyak parti baharu di Sabah ditubuhkan pasca PRU 13-14, adakah parti ini boleh survive di Sabah, parti-parti baru ni? Okey, saya tertarik dengan apa yang saudari Zira cakap tadi. Kebanyakan parti-parti politik baharu, mereka ada yang tidak menonjol dan kebanyakannya menampilkan, okey, mereka katakan mereka menubuhkan parti-parti ini untuk kepentingan rakyat negeri Sabah khususnya. Itulah. Secara untuk Black and mereka white. macam lebih ke depan vocal about Sabahan rights, okay. Tetapi apa yang rakyat lihat, image yang mereka tampilkan atau persepsi yang mereka tampilkan adalah lebih kepada untuk kepentingan politik masing-masing. Okay. Dan apakah parti-parti ini boleh survive di Sabah? Okay, parti baharu, parti lama. Okay. Secara amnya yang saya boleh simpulkan, mana-mana parti politik di Sabah, mereka boleh survive. Okay, mereka boleh survive. Tetapi ada beberapa perkara yang mereka perlu mereka perlu cakna dan mereka perlu address before they can execute the plans on how to survive politically in Sabah. Okay. Sebab kita tahu setiap parti politik mereka ada perjuangan masing-masing, ada objektif masing-masing. Okay. Mungkin pendekatan yang berbeza, setiap parti ada pendekatan berbeza, tetapi semua parti politik ini tidak kira mereka parti lokal di Sabah ataupun parti Malaya yang datang ke Sabah, parti nasional. Setiap parti ini mereka mempunyai satu tugas, iaitu untuk mereka tampil relevan sesuai dengan kehendak dan peredaran semasa. Bagaimana untuk mereka tampil relevan? Whether mereka boleh menonjolkan satu image yang kepada rakyat Sabah bahawa mereka layak untuk meraih undi. Mereka layak untuk diundi oleh rakyat Sabah. So saya kira mana-mana parti politik boleh survive, tidak kira parti lama atau parti baharu. Cuma pendekatan mereka bagaimana? Cakap pasal survival, political survival. Kadang-kadang dia pun yang memainkan peranan lah. Dia punya background juga memainkan peranan. Kadang kalau dia orang kata terpalit dengan kontroversi, skandal kan, benda tu pun akan actually menjatuhkan dia lah daripada tampuk pemerintahan ataupun dia punya throne, kerusi dia. So bila kepala dia dah tak ada, so automatically saya rasa orang akan tidak percayaan lah juga. Sama juga apa yang berlaku yang kita lihat di sebelah semenanjung Malaysia. Adalah parti pun macam tu juga kan, mana-mana pun ada. Jadi penambahan daripada soalan pertama, dia basically sama je, cuma saya nak lebih teringin tahu dengan lebih lanjut, nak tanya korang berdua, okay? So since kita melihat bahawa pelbagai gabungan parti politik berubah-ubah ya setiap kali PRU, tak kisah PRU ke PRN ke, mesti akan berubah-ubah. Pun memang wondering lah kan. Jadi apakah faktor sebenarnya ya ataupun faktor akar yang mengakibatkan perubahan gabungan ini? Macam contoh kita pun, ini orang yang kata lah, netizen rata-rata ramai yang cakap. Orang kata misalnya Datuk Seri Syafiq Abdal ya, dia orang kata orang kuat Tun M. Dengarlah ura-ura orang kuat Tun M. Itulah inilah kan. Then sekarang at the same time dia duduk dengan kerajaan persekutuan. So automatically dia macam di so-called disucikan. Sama juga Bersatu Sabah. Dia orang keluar tak nak gabung sekali dengan Bersatu, tak nak associate diri dengan Bersatu di yang chapter di Semenanjung. So dia orang pakai direct line dengan GRS begitu. So point dia, soalnya dulu kita bolehlah kata berubah-ubah sebab dulu kan boleh SD kan, orang kata apa nama dalam bahasa Melayu, surat berkanun, surat akuan bersumpah masih laku. Tapi disebabkan sekarang ni sudah adanya akta anti lompat parti, jadi benda tu agak mustahil. Tetapi ada loophole. Loophole-nya aku sokong kau tarik sokongan daripada
aku tarik sokongan daripada kau. So itulah loophole dia. So actually how does it work dalam soalan kedua ni? How does this work? Okay, mungkin kita boleh bagi ruang kepada Zira untuk mulakan. Okay. Memang hangat soalan ni. Banyak nak tanya. Memang Okay. hangat. Tapi untuk maklumat, untuk Akta Lompat Parti ni sebenarnya di peringkat Sabah masih belum dilaksanakan lagi. Setahu saya lah, setahu saya. Di peringkat pusat, ya sudah. Begitu. Jadi menjawab kepada apakah faktor yang menyebabkan perubahan gabungan ni, bagi pendapat saya, senang cerita sebenarnya gabungan politik ni dibuat adalah untuk gabung undi bagi membentuk kerajaan. Itu bagi pendapat saya lah kan. Direct to the point lah kan, direct to the point. Memang untuk orang bilang gabung undi. Kalau kamu perasan yang majoriti gabungan parti politik ni sebenarnya adalah daripada parti-parti politik yang orang bilang mempunyai crowd atau pengundi mereka yang ramai. Jadi orang bilang kalau kamu menang kan, kamu mesti ada good strategy. And a good strategy adalah bergabung. Itu saja. Betul. Itu antara dia salah satu dia. Itu saya punya pendapat lah. Bila ditanya faktor kan kenapa perlu ada yang macam, kenapa macam sentiasa berubah ni gabungan-gabungan ni. Bila sudah dorang rasa parti ni tidak relevan untuk dorang bergabung dan kemungkinan matlamat tidak seiring dengan apa yang dorang mau, apa perbincangan dorang, memang akan berubah. Tapi dia back to the basic. Actually it's about gabung undi itu. Begitu. Itu daripada saya punya perception lah. Begitu. Nggak pasti dari segi LV, mungkin LV ada pendapat yang lain kan. Ya, sebelum kita dengar daripada LV, saya setuju sebab kita pun dah menyaksikan benda yang orang kata unexpected lah, unprecedented seperti parlimen tergantung ataupun DUN yang tergantung. So dia tak ada jalan keluar melainkan kita bergabung. So I mean tak salah sebab benda tu memang tak melanggar apa-apa undang-undang. Sebab kalau kita tidak bergabung sampai bila-bila, sampai Abang Jamil mampu pun kita tak akan form satu kerajaan yang stabil. Betul tak? Tapi kestabilan tu it depends. It's a subjective thing. Dia depend kalau tiba dia tak puas hati, sikit tak puas hati, dia nak tarik sokongan, dia nak buat balik PRN. Tak boleh nak tunggu untuk selesaikan satu penggal tu. So itulah kita, apa yang saya nak cakap, memang perlu ada gabungan walaupun dia parti yang tidak sehaluan, tidak sekufu. So at the end of the day it's a statutory thing lah yang tidak salah kan. Okay, jadi daripada LV LV ada sebarang pendapat tak yang mungkin Zira terlepas pandang? Itu soalan. Ya. Okay. Pendapat Zira tu, okay, bagi saya pendapat Zira dan Sibas, okay, mantap. Okay. Mau raih undi sebab ada certain kawasan yang kita tidak berapa ni. Kuncinya adalah kenapa gabungan parti politik ni berlaku adalah survival, kan? Semua parti politik ni masuk ke arena pilihan raya, okay, pertandingan pilihan raya ni sebab mau menang. Semua orang mau menang, okay. Tapi adakah setiap parti ni confirm kalau masuk bertanding confirm menang semua? Tidak. Sebab kenapa? Setiap parti politik ada lebih dan ada kurang masing-masing. Contohlah, okay, kita ambil contoh di Malaya. DAP. DAP sebagai salah satu parti komponen dalam Pakatan Harapan. Okay, kita tengok track record calon-calon yang dipertandingkan DAP masa pilihan raya yang lalu. Hampir kesemua menang di kawasan masing-masing. Okay. Somehow, strategi yang dibawa oleh DAP membantu kepada parti-parti komponen yang lain. Begitu juga di Sabah. Okay. Kita bergabung sebab macam yang Zira cakapkan, masing-masing ada objektif yang sama. Mau menang pilihan raya, mau jadi pemerintah. Tetapi, adakah setiap parti ini mempunyai kekuatan yang sama? Tidak. Mungkin di kawasan bandar, parti ini lebih menonjol. Di kawasan luar bandar, parti ini lebih menonjol. Sebab itu gabungan parti politik itu berlaku. Dan
kenapa gabungan parti politik ini berlaku? The first place is because of survival. They want to win the election and they want to stay relevant. Itu yang Betul. saya sebut hujah kamu lah. Betul. Ya. Baik, betul. Baik. Betul lah apa yang saudari korang berdua cakap tu betul. The ultimate goal is about winning. Kan? Mungkin Yes. mula-mula lah dia nampak dia menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan dengan betul. Tapi lama-lama kita pun tak tahu apa akan jadi kan. Kalau pemimpin, seorang pemimpin yang betul-betul memikul tanggungjawab yang betul, berintegriti, kompeten, mungkin dia akan kekal lagi untuk penggal yang akan datang. Kan? Mana tahu. Tapi saya agak risau lah. How does this kind of unity yang dipaksa kan akan carry forward? Saya tak kata pasal Malaysia pusat, kerajaan pusat, tidak. Saya cakap pasal Sabah saja, saya fokus. So sebabkan dia berubah-ubah. So dia punya pakatan ni, dia punya gabungan ni, I'm not sure sama ada dia akan sustain in the next election. Macam buat masa ni sebabkan semua happy, dapat equal share, dapat the equal amount of cake yang dipotong. So now semua orang happy. Tapi bila datang PRN, adakah pengagihan kursi tu akan pucar kaca? But that is the thing lah to ponder. Agak merisaukan sebenarnya. Okay, apapun, kita ke soalan yang terakhir untuk segmen pertama. Pada pendapat panelis podcaster-podcaster yang ada bersama kami, adakah rakyat Sabah berpuas hati dengan parti yang ada di Sabah? Atau mereka mahu alternatif baru untuk wujud? Sebab adakah situasi semua ni didorong oleh sentimen 2R? Saya tak kata 3R sebab kita keluarkan raja ataupun royalty. Kita cakap pasal race and religion. Sebab di Semenanjung, pemilihan ataupun kepuasan hati rakyat ya yang berbilang kaum masyarakat kita ni, dia didorong mostly oleh 2R. Betul tak? Race and religion. So macam mana di keadaan di Sabah? Bagaimana di Sabah tu betul-betul mahukan unity? Sebab sebelum ni dicanangkan unity kan sewaktu pilihan raya umum. So how does it correlate unity dengan this kind of changes? Is it sentiment ataupun bagaimana? Sebab di Malaysia, di Semenanjung, banyak yang didorong oleh sentimen 2R. Walaupun betul, benda yang salah jadi betul, yang betul jadi salah. Okey, siapa yang ingin menyahut cabaran soalan yang terakhir? Zira boleh, LB boleh. Mungkin Zira? Okey. Ya, silakan. Dia berbalik kepada macam mana adakah rakyat Sabah berpuas hati kan dengan parti yang ada di Sabah atau mereka mahu alternatif baru yang wujud. Okey, pada pendapat saya, actually parti politik yang sedia ada ni sebenarnya okey, cuma perlu penambahbaikan, orang bilang seiring dan sejajar dengan matlamat utama penubuhan. Sebab semuanya orang bilang macam mana, kalau kita judge pun parti politik, it's apa-apa parti pun sebenarnya sama saja, begitu. Jadi kalau mau orang bilang, kalau mau cakap pasal yang berpuas hati dengan parti yang ada di Sabah ni, ya macam saya cakap tadi, dorang bagus. Cuma saya ada sikit nasihat lah kan kepada semua kita punya viewer. Ini nasihat mungkin saya rasa saya tidak layak untuk menasihatkan ataupun apa, tapi ini personally saya. Kita ni jangan terlalu kita ni jangan terlalu fanatik dengan parti politik. Sebab esok kalau pemimpin pilihan kamu tukar parti, sudah pasti kamu akan ikut sama juga tukar parti. Pengikut ni bukannya penyokong tegar parti, tetapi adalah penyokong tegar pemimpin. Dan pemimpin janganlah hanya mementingkan periuk nasi sendiri, tapi berjuanglah kerana tanggungjawab kamu terhadap rakyat, serta hargailah sokongan-sokongan pengikut kamu selama ni. Begitu, itulah penutup bagi yang sesi pertama ni lah daripada saya. Okay, sangat jawapan yang sangat-sangat memberangsangkan daripada korang berdua, especially Zira sebentar tadi. So benda tu kita boleh cut out ya sebagai satu sorotan ya. Okay. So jadi kita pun sudah dengar pasal krisis politik ni yang
agak haru biru. So apa kata kita masuk ke segmen kedua, kita fokus kepada keadaan pendidikan di negeri Sabah. Baik. Okey. Soalan pertama yang saya ingin kemukakan untuk segmen kedua adalah mengikut pengarah pendidikan negeri Sabah, Sabah tidak menghadapi kekurangan guru. Sejauh manakah kenyataan ini benar? Baiklah, mungkin saudari LV boleh menjawab dulu. Okay. Ini merupakan statement pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Rasim Saidin. Okay, dalam awal tahun ini, beliau katakan isu kekurangan guru di Sabah ni tidak begitu serius sebab sekarang ada 500 kekosongan, 212 sudah berisi, bulan April nanti akan ada lagi. Okay. Kita cross refer pula dengan statement daripada Menteri Datuk Muhammad Arifin berkenaan dengan guru sekolah agama. Okay, beliau katakan Sabah masih kekurangan guru, masih perlukan 500 ke 700 guru, baru berapa orang, and then Sabah masih lagi berusaha keras untuk capai dasar 90-10. 90% guru Sabahan, 10% daripada guru luar. Okay, so bila kita bandingkan kedua-dua kenyataan ini, apa yang kita boleh simpulkan adalah isu kekurangan guru di Sabah masih ada. Okay. Cuma kerajaan sedang berusaha untuk menyelesaikan isu ini, which is good dan something yang kita sudah tunggu lama. Yeah. I see. Okay, faham. Okay. Terima kasih. Ya, mungkin untuk panelis kita yang kedua, Zira boleh tambah sikit. Okey, saya ulang balik pasal kenyataan yang dikeluarkan tu oleh Pengarah Pendidikan Negeri Sabah tu berkenaan dengan yang orang cakap apa? Dia cakap guru di Sabah ni cukup. Memang betul. Itu saya memang tidak nafikan lah. Tapi mungkin macam Elvi cakap tadi, mungkin daripada sekolah agama tu itu perlu ditambah lah kan. Tapi sebenarnya kalau yang menurut daripada yang saya punya apa orang bilang kajian lah kan, kajian konon, okay. Dia begini, Sabah dia tidak menghadapi kekurangan guru, akan tetapi yang kurangnya adalah guru bagi subjek-subjek tertentu di sekolah. Kita ambil contoh. Okay. Kalau kamu perasan, akan ada guru di sekolah yang sepatutnya contoh mengajar subjek geografi. Tak lama lepas tu kita tengok kan dia mengajarannya lagi pendidikan jasmani. Begitu. Jadi maksudnya kenapa terjadi begitu? Sebab guru untuk pendidikan jasmani di sekolah itu kurang. Dorang tidak dapat support tu jumlah kelas yang dorang perlu ajar. Begitu. Dan setahu saya juga setiap sekolah sebenarnya dorang ni ada kota bilangan guru di sekolah. Jadi cara pengiraan kota ni adalah daripada jumlah overall student di sekolah tu, dan ada cara dia kira-kira lah kan. Sebab kalau kita belajar di sini, kalau saya explain dia akan jadi macam orang bilang Yuana matematik. Ini kan Yuana Sabah. Okay. Jadi situasi Okey, jadi situasi sebenar yang berlaku di sekolah sekarang yang mana bukan kekurangan guru. Akan tetapi, saya ulang balik, yang kurangnya adalah guru bagi subjek tertentu di sekolah. Begitu. Itulah, menyedari hal ini, kita pun tahu yang Sabah ni banyak sekolah yang terdiri ataupun yang terbina di kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman yang sangat-sangat remote, ya. Sangat susah nak akses. Kena naik boat, kena naik sampan, nak pakai pickup truck, lepas tu nak kena tukar lagi, kena menyeberangi sungai. So, bagi saya merasa lah mungkin disebabkan oleh akses juga yang ramai yang mengatakan kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah tersebut. Kan?
Saya rasa lah. Sebab Betul. kalau kita upgrade, kita memperbaiki akses kepada infrastruktur ni, mungkin kita boleh lihat positive impact kepada ni tenaga pengajar yang ataupun the quantity and the quality of tenaga pengajar di sekolah bagi saya. Okey. Jadi untuk soalan kedua pula, Sabah menghadapi keadaan bangunan daif tetapi peruntukan sentiasa setiap tahun diberikan oleh kerajaan. Jadi apakah faktor kepada masalah ini? Sudikah saudari LV menjawab soalan ini dulu? Okay. Berkenaan Ya, dengan isu bangunan sekolah yang daif tetapi peruntukan tetap tinggi setiap tahun untuk Sabah. Apa masalah? Kan? Okay. Macam yang Sebastian cakap tadi, kebanyakan sekolah-sekolah dengan bangunan daif ini adalah sekolah-sekolah yang jauh dari kawasan bandar, dan untuk sampai ke kawasan tersebut pun aksesnya agak teruk. Kadang jalan raya tidak bergrabel, orang Sabah cakapkan tidak grabel, lepas tu kadang-kadang jambatan tu patah. Is it the correct term? Itulah jambatan tu. Itu problem. Lepas tu kadang roboh. supaya lagi roboh, patah pula. Yang itulah. Okay. So apa faktor masalah? Apa faktor isu ni? Okay. Satu, kedudukan geografi yang tidak membantu. Okay. Yang menjadi halangan untuk bantuan sampai ke tempat mereka. Okay. Kedua adalah keperluan semasa yang keperluan semasa yang tinggi. Ya. Sebab kalau kita tengok kan, kebanyakan sekolah-sekolah daif di kawasan-kawasan luar daerah ni, kerosakan yang mereka hadapi bukan sikit. Setiap sekolah tu kita boleh kata macam yang statement yang dikeluarkan oleh pengarah Jabatan Pendidikan, kebanyakan sekolah daif ni sudah berada di tahap yang berbahaya sebab kerosakan yang mereka alami bukannya kerosakan yang kecil, dan kerosakan ini pun perlu cover dengan peruntukan yang besar. So walaupun kita cakap peruntukan besar, soalnya adalah adakah besar itu mencukupi? Banyak sekolah yang daif, dan adakah peruntukan itu cukup untuk semua sekolah untuk dibaiki dalam tempoh yang singkat? Itu perkara yang satu kita perlu boleh consider juga. Okay. Baru-baru ni Menteri Pendidikan ada cakap, YB Fadlina ada bagi tahu 923.97 juta diperuntukkan untuk pembangunan dan pembaikan semula sekolah-sekolah daif, dan daripada 414 projek tu 321 projek untuk Sabah dan Sarawak. Bayangkan 321 projek untuk Sabah dan Sarawak. How many schools yang kita kena cater untuk pembaikan sekolah daif ni? Okay. Kemudian bila kita cakap pasal isu sekolah daif juga, tahun lalu, kalau kita ingat hujung tahun lalu, ada seorang guru besar, dia jadi viral sebab dia post dekat TikTok, dia tinggal di store sekolah. Di SK Ulu Ansuan Telukit. Telukit ni antara daerah yang disenaraikan sebagai antara daerah termiskin di Sabah. Dan ada lagi a few daerah yang lain. Kenapa? Kan ramai orang cakap, kenapa Sabah banyak sekolah daif? Peruntukan banyak. Kalau mau salahkan kedudukan geografi sampai bila? Di sini ada lagi satu masalah, iaitu kelemahan komunikasi di antara daerah dan juga negeri. Daerah, negeri ke persekutuan. Dan kenapa berlakunya masalah komunikasi ini? Kadang-kadang ada cikgu yang certain sekolah tu PPD tidak reach betul-betul untuk ke sekolah tersebut. Mungkin sekadar okeylah cikgu jemput pergi PPD untuk bagi tahu keadaan sekolah. Ada masalah pula pegawai PPD tidak betul-betul reach ke sekolah untuk tengok keadaan betul-betul. Mungkin ada sekolah dia pergi, ada sekolah yang ketinggalan. Sekolah ni pergi lagi untuk batch yang lain, macam tu. So, ini antara masalah kenapa pengurusan pembangunan dan pembaikan sekolah daif di Sabah ni bukanlah cakap dia terlalu lambat. Ada progres. Itu kita tidak nafikan. Tapi itulah sebab kebanyakan sekolah-sekolah daif ni di luar daerah dan banyak. Jumlahnya agak banyak.
Sebab tu Ya. saya rasa pembangunan rencana demand kita tapi kita punya progress gitu. So dia perlu kasih sejajar lah antara demand bergerak seiring. Satu informasi yang sangat ketat, mampat dan padat daripada saudari Afi. Ya, memang membuka mata saya lah. Sebelum ni saya pun tahu sikit-sikit je, tapi lepas apa yang LV selitkan dengan idea, dengan fact, itu yang saya suka. Saya memang perlu bagi credit lah where it's due, yang LV tahu semua nilai-nilai. So it's something that everyone kena tahu. Tapi saya still masih tidak puas hati sebab saya macam ingin tahu. Kita kan dah bagi peruntukan, tapi kenapa still ada kekurangan ni? Tak cukup peruntukan ke? Kena bagi sokongan ke? Lepas tu minta lebih baru kita dapat ke macam mana? Mungkin ada tak macam duit tu letak macam tu disebabkan oleh tata kelola yang tidak betul? Mungkin saudari Zira boleh ulaskan berkenaan dengan ini. Okay. Saya personally bersetuju dengan ulasan sahabat saya tadi, LV. Memang sebenarnya Sabah ni dia berbeza dengan Semenanjung. Dia punya keadaan geografi. Keadaan geografi yang orang cakap sangat sebenarnya menyebabkan hal-hal yang macam pembaikan, menaik taraf ni terganggu begitu, ataupun melambatkan tu proses kan. Tapi ya saya cuma mau tambah sikit saja. Salah satu faktor masalah sekolah daif ni dia lewat untuk dinaik taraf ataupun diperbaiki ni sebenarnya adalah kepada kelewatan pengurusan oleh pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, sekiranya melibatkan banyak pihak berwajib, proses kelulusan untuk membaiki sekolah daif akan drag ataupun panjang. Ini adalah sebahagian daripada prosedur yang wajib diikuti lah. Lepas tu, dalam masa yang sama lagi, orang bilang mungkin betul juga apa kata LV, bukan betul juga, betul lah. Tidak juga, betul apa yang LV cakap. Dia bukan saja PPD, saya tambah mungkin pemimpin itu sendiri perlu turun padang tengok apa orang cakap tengok macam mana keadaan di sana. Dan mungkin di kawasan pedalaman ni untuk pengetahuan sebas juga, ada sekolah di kawasan pedalaman yang perlu, student dia perlu menaiki bot untuk pergi ke sekolah, berjalan kaki di orang cakap dengan jarak yang jauh daripada rumah dorang. So mungkin salah satu dia pemimpin kalau mau buat projek untuk naik taraf sekolah daif ni, diorang kena sediakan macam contoh bot besar. Kalau ndak ada bot besar pun orang cakap bot kecil pun kasih banyak. Kalau lagi senang lagi, tubuhkan satu tim pembinaan di kampung-kampung pedalaman agar memudahkan kerja-kerja pembaikan. Itu personally my opinion lah, begitu. Saya rasa itu saja daripada saya. Betul. Saya rasa kan pada pendapat saya pendidikan tu satu benda yang wajib untuk semua orang. It's not choice. Pendidikan tu semua orang, semua anak-anak, semua insan di Malaysia especially. Sebab it's a part of the right kan. Ada satu hak setiap rakyat untuk mendapatkan quality education. Jadi kita tak nak siapa-siapa yang tercicir. Jadi bila kalau kita cakap pasal tak nak ada yang tercicir dalam pendidikan, tak ada yang dianaktirikan, of course kita kena consider it comes at a cost. So because education is important, kita don't mind lah kita laburkan duit sebanyak mana. Kita buat research, tengok report, then kita laburkan. Kita tak boleh kata kita kena cut cost ke apa ke. Sebab kalau kita cut cost lagi susah lah kan, ada duit tak sampai, tak cukup. At the end of the day, nanti ibu bapa pula yang komplain dekat PIBG, ni tak betul, itu tak betul kan. So pendidikan tu dia tak sama macam kita kata nak buat public transport station ataupun nak, yelah contohlah nak memperbanyakkan
gerabak train ke apa ke lain. Education is important sebab it will affect semua orang. Bila dia dah besar nanti, dia akan jadi mana tahu pemimpin yang akan datang. Betul tak? Ya. Betul. Jadi sebelum kita berakhir, izinkan saya tambah lagi satu soalan yang terakhir untuk segmen kedua. Pada pendapat korang berdua, panelis, podcaster, adakah perlu satu rombakan dalam pentadbiran pendidikan negeri Sabah, mungkin contoh macam Exco pendidikan, dalam memastikan dasar pendidikan di Sabah lebih progresif? Okay, so lebih progresif ya, bukan ke belakang. Siapa yang boleh bermula dulu, nak kongsikan sikit? Mungkin kita bagi peluang kepada LV dulu, bergile-gile. Silakan LV. Kalau LV bersedia. Ataupun mungkin kita boleh bagi peluang open the floor untuk Zira dulu. Zira? Okey. Ya, Zira, silakan. Adakah perlu rombakan dalam pentadbiran pendidikan negeri Sabah dalam memastikan dasar pendidikan di Sabah lebih progresif? Bagi pendapat Zira lah, bagi pendapat saya, untuk rombakan mungkin tidak perlu, tapi lebih kepada perlu diberi suntikan bagi memantapkan sistem pengurusan. Untuk melakukan rombakan ni, ia akan memakan masa untuk mencari keserasian dan juga banyak kerja-kerja lain yang perlu diambil perhatian. Adalah lebih baik sekiranya kita melatih mereka untuk lebih progresif dalam hal-hal yang dilakukanlah. Contoh, kalau hal-hal yang macam, ialah sekolah daif ni, dorang perlu, orang bilang buka lagi, tengok lagi jauh, begitu, kaji betul-betul. Jangan just macam saya ulang balik tadi Elvi cakap apa, dia just bagi tahu dengan PPD tetapi PPD tidak check. Kita kena mau orang tu sangat macam mana kita pikul tu tanggungjawabkan betul-betul supaya semua orang puas hati. Begitu. Semua orang apa matlamat tu tercapai. Begitu. Itu saja dari saya. Faham? Satu jawapan yang sangat-sangat memberangsangkan kali lagi daripada Zira. Bagi pihak LV, ada tak nampak apa yang kita tak nampak? Anything that it's not obvious berkenaan dengan soalan ketiga? Kalau tidak begitu jelas, mungkin saya boleh ulang sekali lagi. Jadi pada pendapat LV lah, personally, adakah rombakan dalam pentadbiran pendidikan negeri Sabah perlu demi memastikan dasar pendidikan negeri Sabah lebih progresif? Itulah soalannya. Okey? Okey. Ya, LV. Silakan. Dengar? Dengar. Okey, jelas. Okey. Maintain. Adakah rombakan dalam pentadbiran pendidikan negeri Sabah diperlukan? Okay. Macam yang Sebes cakapkan, pendidikan ni adalah hak asasi. Setiap orang, warga negara Malaysia, setiap manusia memerlukan, adalah berhak untuk pendidikan. Semua boleh belajar. Kan kita selalu dengar pendidikan untuk semua, tidak kira siapa anda. Kalau Asia cakap semua boleh terbang, kalau dalam pendidikan kita cakap semua boleh belajar. Okey. Gitu. Adakah rombakan itu perlu? Okey, adakah rombakan itu perlu dalam pentadbiran pendidikan negeri? Kalau saya, personally apa yang saya nampak adalah sesiapa pun yang memimpin tampuk organisasi pendidikan, apa yang penting adalah mereka yang dipertanggungjawabkan dengan amanah ini, satu perlu ketegasan, kedua kompeten. Ketegasan dan kompeten. Mereka tegas dalam melaksanakan tanggungjawab dan juga memastikan objektif yang mereka tentukan tu tercapai. Yang kedua, kompeten. Lantik orang-orang yang memang peduli dengan pendidikan. Sebab macam yang kita tahu kan, setiap kali pilihan raya bertukar Menteri Pendidikan. Lantik Menteri Pendidikan baru, ada polisi baru, ada dasar baharu.
Betul. Kali berubah-ubah, 5 tahun berubah, 5 tahun berubah, 5 tahun berubah. Kadang-kadang setiap polisi tu, ada polisi yang kita sudah nampak kesan, ada yang belum nampak kesan sudah tukar lagi. Seolah Betul. menjadikan anak-anak kita ni, generasi di bawah kita ni sebagai macam tikus makmal. Okey, kalau aku Betul. jalankan A, dapat ataupun C atau D. Seolah-olah begitu. Betul Elvi, betul. Macam apa yang Elvi kongsikan tu memang dalam dari segi pendidikan sekolah. So bagaimana pula untuk pendidikan tinggi? Kita belum lagi nampak pendidikan tinggi. Mungkin saudari Zira boleh kongsi sedikit pasal pendidikan tinggi. Walaupun kita cakap pasal pendidikan, tapi dia kena consider juga Kementerian Pendidikan Tinggi, kan? Pengajian tinggi. Dululah nama pengajian tinggi dah tukarkan balik kepada pendidikan tinggi. So mungkin Zira boleh ulaskan sedikit dalam konteks pendidikan tinggi. University contoh atau college. Ya. Okay. Soalan yang sama tapi dalam konteks university atau college. Tertiary education. Okey. Adakah kementerian kalau bagi Zira lah kan, bagi saya sama juga. Sama juga sebenarnya. Macam saya cakap, tidak perlu rombakan tapi penambahbaikan. Begitu. Sebab dia sebenarnya bila kita sikit-sikit mau rombak, benda tu kan dia macam Elvi cakap tadi, dia akan ada satu polisi baru. Sedangkan bila kita gunakan satu polisi ni kan, kita perlu cuba dia punya orang bilang impact ataupun kesan dan juga macam mana dia berjaya atau tidak. Begitu. Tapi dia tidak makan masa macam orang bilang 1 bulan ataupun 1 tahun. Mungkin dia akan ambil masa lama sikit. Begitu. Jadi bagi pendapat Zira lah, personally, tidak perlu rombakan pun di mana biar dia di peringkat sekolah menengah kah, pengajian tinggi kah, tetapi perlu penambahbaikan begitu dari segi kepimpinan dia, daripada segi dia punya SOP, prosedur segala tu perlu ada penambahbaikan. Sebab kalau kita sikit-sikit mau ubah, sebenarnya dalam masa yang sama macam Elvi cakap tadi, saya ulang, jadikan student tu sebagai tikus makmal. Bila perkara ni berlaku, even kita sendiri pun confused. Apa sebenarnya yang sekarang ni berlaku? Apa sebenarnya sekarang ni okey, lepas ni apa next? Adakah benda ni tidak sampai bila tidak ketetapan begitu. So that's why sekali lagi Zira, saya ulang, kalau saya rombakan itu sewajarnya tidak perlulah. Tidak perlu. Cuma perlu penambahbaikan. Itu sahaja. Betul. I mean, come on, buat apa kita nak rombak? Sedangkan kalau katakanlah menteri tu dari parti yang sama, kepala, sehaluan, benda tu boleh berbincang, kita boleh berbincang. So, kalau kita perlu tukar pun menteri, disebabkan oleh yang sebelum ni mungkin dia terkait dengan kontroversi ke, disebabkan tu dia kena letak jawatan, benda tu boleh pass over je tanpa perlu memangsakan ke semua murid-murid di sekolah. Faham tak? Kan? So, instead of doing that, kenapa kita perlu membalas dendam kepada satu pihak sehingga orang kata mengenakan tempias kepada semua warga-warga sekolah, bukan sahaja murid tapi cikgu-cikgu. Sebab cikgu lah tanpa murid, siapa cikgu, tanpa cikgu, siapa murid. So it's something to consider. So kita perlu put actually politics lah kan aside of education. Sebab asyik kita tukar ni, tukar tu, itu pun yang kita nampak disebabkan kita balas dendam. Kita tak suka kerajaan sebelum ni, kita tukar dia punya dasar, dia punya polisi, padahal benda tu benda yang bagus. Betul tak? So we shouldn't let this thing happen or let this thing orang kata go unnoticed. Ya. So disebabkan itulah kita berada di Wana Sabah, kita menyuarakan secara terbuka tanpa no holds bar dalam konteks dan isu ini. Saya rasa untuk segmen kedua pun kita telah mendengar pelbagai jawapan
yang sangat komprehensif. Ini pun dah rasanya hampir sejam kita punya episod kedua kan. Jadi apapun, sebelum saya melabuhkan tirai untuk episod kedua, saya suka cerita, saya ingin ingatkan di bulan penuh berkat ini, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan dan kebaikan. Mari kita sambut Ramadan dengan hati yang penuh syukur dan kebahagiaan. Dari jalan-jalan sibuk kota Kinabalu ke pantai-pantai tenang Sandakan, dari gunung-gunung berkabut seranau hingga komuniti-komuniti unik di Sabah, di Kudat, kami tim Yuana Sabah membawakan kepada anda suara-suara rakyat Sabah. Jadi, terima kasih atas sokongan anda semua dan bersama kami sejak episod pertama. Kami akan kembali dengan lebih banyak permasalahan, pandangan, komen serta cadangan dalam episod seterusnya, khususnya di Yuana Sabah. Sekali lagi, saya, Sebes, podcaster-podcaster Zira dan LV. Terima kasih semua penonton. Ciao. Jumpa di episod